Okay, today we will look at the lambda iteration method. Okay, we have discussed about the technique of Hadis Sadat that we discussed in Hadis Sadat book. Today we will try to look at the lambda iteration method. Okay, lambda iteration method is one of the methods for determining the economic operation point. Basically, this method determines the next lambda based on lambda projection. Okay, which is difference between the load power and the total output power. So this is a step. We start and then we set the lambda. From lambda we can calculate our PI. Then we do we check the error. Summation of the power ni must be, kalau dapat, you want to minimize the error. If the pace first iteration, there is some equation that you need to use. Kalau tak, you go for check the tolerance. Okay, tolerance kalau dia lebih besar daripada tolerance yang di set up, dia akan pusing balik lah. Calculate until you get the tolerance, the error less than tolerance. Okay, so the step is we choose any lambda value, bukan any lambda lah, akan diberi lah. Okay, your lambda value, and then you calculate your PI based on the lambda. Then you calculate the difference between the load and load power with the power of generation that you have calculated. And then okay, this one is your first time. Kalau first time, if sign when you calculate this step number 3 ni, you got positive sign, and then you increase the lambda for 10%. Katalah you start dengan 8, and then you calculate your P, P1, P2, P3 sampai berapa P lah, and then you calculate the error, meaning that your P load minus summation of your PI lah, I equals to 1 until number of generator. Kalau you dapat error positif, you tambah 10%. Maksudnya from 8 jadi 8.8. Okay, kalau negatif, if negative value, minus 10%. Sebenarnya 7.2 kalau negatif. This one is kalau positif, this one is kalau negatif. Okay, so this is first time only. And then you calculate back, you calculate balik semula your PI. And then you cari error. Okay, you find your error. Semestinya error takkan kosong lah. Kalau kosong, you stop. Kalau tak, you guna step yang ni lah, sampai you dapat error less than the specified tolerance yang kita nak cari lah. Yang mana you kena guna this equation. Okay, lambda I plus 2 equals to lambda I, your error plus I plus 1 minus your current error. Okay, minus EI lambda I plus 1 minus lambda I divided by EI plus 1 minus EI, where your EI ni ialah the load minus summation of the power. So you akan dapat this one in terms of graphical solution. Okay, ni in terms of error lah, projection error versus your lambda. So let's say you start from here.
hal ni. Okay, you start from here for the first iteration. Your lambda here. Ni in terms of some testing lah yang dia buat bawah ni nanti. So makin lama dia akan dapat your lambda maintain lah, tak berubah. Okay, boleh. Kita cuba tengok contoh lah. Biasanya lambda ni digunakan if you have if you remember that we have only quadratic kan. Yang ini kita ada sampai cube. Tengok contoh. Question is find the optimal schedule using the lambda iteration method. If generation plant has the following characteristics. So you have in terms of heat rate curve given in British thermal unit per hour equals to A plus BP plus CP square plus DP cube. This is your A, this is your B, this is your C and D. For unit number 1, unit number 2, unit number 3. Kebetulan fuel cost is RM1 per MBTU, so you darab je lah. But there is a boundaries for the P1 is between between 320 until 800. This one P2 between 300 to 1200 megawatts. P3 is between 275 megawatts to 1100 megawatts. So your load demand is 2500 megawatts. Ni jawapan dia bagi dah. So macam mana nak buat? So start with 8. Cuba kira. Boleh tak? Cuba kira. 8. You start dengan 8. So next apa yang perlu you buat ialah calculate your PI. Boleh. So since your heat rate curve sama dengan your price is RM1 per MBTU, so you just darab 1, tak ada masalah, dapat jawapan sama lah. So kat sini kita boleh dapat your cost 1 equals to 749.55 plus 6.95 P1 plus 9.68 minus 4 P1 square plus 1.27 kali 10 kosong negatif 7 P1 cube. So macam mana nak cari? So remember lambda ialah apa lambda? Lambda ialah you do the partial derivation of this equation kan. So dCi over dPi, d1 over dP1 dia ialah lambda. Betul tak? So you kena buat derivation of C1 you dapat lambda ataupun dC1 over dP1 ialah yang ni cancel, tinggal ialah 6.95 P1 cancel, bezakan terhadap P1 tambah 2 darab dengan 9.68 kali 10 kosong negatif 4 P1 tambah 3 darab 1.27 kali 10 kosong negatif 7 P1 kos 2 kan? Control kan. Saya ni
Okay, so ni ialah lambda. Boleh, kita tulis balik lah. So lambda ataupun DC1 over DP1 sama dengan 8 sama dengan 6.95 tambah, cuba kira 2 kali 98 ni. Kali 10 kuasa negatif 4 P1 kali 3 1.27 kali 10 kuasa 1.27 kali 10 kuasa negatif 7 P1 kuasa 2. Okay. So yang ini bawa ke sini kan. Dia akan dapat ni berapa ni? Kira berapa ni? 1.27 kali 10 kuasa negatif 10 kali 3 ni berapa dapat? Ada panggil nama juga ni. 3.81 kali 10 negatif 7. 3.81 kali 10 negatif 7. P1 kuasa 2 tambah yang ni 1.936. tak dengar. 1.936 kali negatif 3. Negatif 4. Negatif 3. Negatif 3. P1 tambah 6.9 tolak 8. 6.9 tolak 8. Negatif 1.05 sir. 1.05. Okay, dapat ni kan. Daripada sini you boleh cari P1 guna kuadratik, betul tak? Ni kuadratik kan. So you boleh guna kalkulator atau you boleh guna kalau you teori faktorkan, you boleh faktorkan atau boleh cepat P1 negatif B tambah tolak negatif. Tak ingat dulu ni. B kuasa 2 plus 4AC tak ingat. Ni negatif B kan. So you dapat P1 lah. Jawapan akan ada dua. Satu positif, satu negatif. Ambil yang positif. Cuba kita dapat. Ni kalau siapa tak ada kalkulator lah. Ni 2A. Ni A. Ingat kan? Kuadratik. Ni B. Ni C. So, boleh cari P1. Berapa dapat? Dapat dua nilai ni. Ambil yang positif. 494.28. Berapa? 494.28. 494.28. Betul ke? Okey lah. 8.3. Okey, ambil. And then you cari untuk P2 pula. Okey, ni P2 kan. So ni P2. So dP2 over dC2 over dP2 sama dengan lambda. Lambda pun sama 8. So ini cancel. Dapat 7.051 tambah 2 darab dengan yang ni ya. 7.375 kali 10 kuasa negatif 4 P2 tambah 3 darabkan dengan 6.453 kali 10 kuasa negatif 8 P2 kuasa 2 kan? Betul tak? So yang ini pun sama, you rearrange balik. Ini sama dengan 8. So kita lihat. So untuk dC2 over dP2 8 sama dengan 7.051 tambah 2 7375 7.375 kali 10 kuasa negatif 4
P2 tambah 3 darab dengan 6453. 6.453 kali 10 kuasa negatif 8 P2 kuasa 2. So you bawa ni ke sini, dapat kosong kan. So you akan dapat 3 kali 6.453 kali 10 kuasa negatif 8 P2 kuasa 2 tambah 2 7.375 kali 10 kuasa negatif 4 P2 ni berapa? Negatif berapa ni? 7.8. Negatif 0.949 so. 49. Okey, buat lagi sekali, cari P2. You buat factorization. Okey, you fakturkan, you dapat P2 berapa? P2 sepatutnya you dapat ni ya. 96. Okey. Sama juga case dengan P3. So untuk 3 sama juga, ini cancel. So you akan dapat DC3 over DP3 ialah 6.531 tambah 2 darab dengan 1.04 kali 10 kuasa negatif 3 P3 tambah 3 9.998 kali 10 kuasa negatif 8 P3 square. Okay, sama dengan 8 juga. So 8 bawa sini, you rearrange balik, you akan dapat P3. Okay, buat lah. You kena buat, so dapat P3. So P3 kat sini dapat yang ni lah, 642. Kemudian you sumkan, you do summation. You dapat P total 1737.2. So next step ialah you calculate the difference kan. So P load kita ialah 2500. Maka 2500 tolak dengan first saturation ni 1737.2. Dapat error berapa? So error dia 762.8. Banyak. So 762.8. So error dia positif. Betul tak? Positive value. Next, your lambda you need to times 10%. You increase 10%, so your lambda now is 8.8. That's why kat sini you dapat 8.8. Okay, sama je. Sebenarnya you kena kira sekali saja. Kemudian yang ini you buat macam biasa lah, sama kan. Cuma yang beza dia kat sini lah. Ni value semua sama, cuma ini tolak 8.8. And then you factorizekan lagi, you guna calculator, you akan dapat directly jawapan. You akan dapat 822. So nampak dia punya increment tu tinggi 822. Daripada 400 jadi 800. Daripada 500 jadi 1000. Daripada 600 jadi 900. You dapat total 2824. Kemudian you cari error. So 2500 tolak 2824 dapat negatif 324. Kali ini you tak perlu guna plus minus tu, you kena guna equation yang ini. So lambda I times 2 maknanya sekarang ni lambda yang ke berapa? Sebab kita start dengan 1 kan. So sekarang ni ialah lambda yang ketiga. So your I sekarang 1. So jadi lambda 3. Kita nak cek lambda 3 kan. Sebab lambda 1, lambda 2. Lambda 1 kita start dengan try and error punya value. Yang kedua tu kita pakai, kalau positif kita time 10%, kalau negatif kita kita minus 10%. So sekarang ni lambda ketiga lah. So I ialah 1. So sekarang ni you kena pakai lambda 3, dia ialah lambda 1. Lambda yang pertama ialah 8. Error I tambah 1 maknanya error yang kedua. So error yang kedua ialah ni error 1, error yang kedua. Ni lah. Betul tak? Sebab dia ialah I plus 1. So error yang kedua negatif 324 tolak
error yang pertama. Okay, negatif 324 tolak 762.8. Tak 762.8. Okay. Kita ambil equation ni. Okay. So kita nak cari kita punya lambda lambda 3 kan, sebab lambda 3 so I1 lah. So I1 so lambda 3 ialah lambda 1 8 error 2 324 negatif 324 tolak error 1 762.8 tolak error 1 762.8 darabkan dengan lambda 1 sama 1 2 lambda yang kedua ialah 8.8 tolak lambda 1 8 bahagi error 2 tolak error 1 negatif 324 tolak 762.8. So dia dapat apa? Dia akan dapat ni. Cuba kira. Cuba dia verify jawapan. Dapat tak? 8.5615. Dapat tak kelas? Dapat sir. Dapat. So dapat. Next. Sama macam tadi lah. Next. Dimasukkan lambda ni dalam equation yang ni. Ya. Lambda ni. So dia tolak daripada ni untuk 6.95 tolak 8 something tadi. So cari P seterusnya. So you akan dapat P yang pertama 728, P1, P2 914, P3 867. Boleh tak? Dan you dapat total 2510 tolak dengan 2500 dia dapat negatif 10. Okay. So next iteration lambda yang keempat. So lambda keempat, your lambda number 4 is what? Your lambda number I sekarang jadi 2 kan. So now I ialah 2 sebab lambda 4. So ni ialah lambda 2 error 3 tolak error 2 tolak error 2 lambda 3 tolak lambda 2 bahagi error 3 tolak error 2. Cuba kira. Dapat tak? So lambda 2 ialah 8.8 error 3 negatif 10.2 tolak error 2 tolak-tolak akan jadi tambah 324 tolak error 2 negatif jadi positif 324 lambda 3 8.5615 tolak 8.8 bahagi your error 3 negatif 10.2 tolak error 2 tolak-tolak jadi positif 324. So lambda dia dapat apa? Sepatutnya dapat 8.5537. Cuba buat. Cuba verify. Dapat tak? Sama. Dapat. Dah dapat. Sama sekali. Ulang sekali lagi. You go for cari P1 balik. Guna equation ni. So dapat lambda ni. So yang ni maintain. Cuma you nak tukar value ni ya. Okay. And then you do factorization.
dapat P1, P2 dan P3 seterusnya. Dapat senang. So, kat sini dapat 2499.8. So kita punya P load kita ialah 2500. Tolak ni akan dapat error 0.2. So boleh stop lah. And then you check your P2, P1 724.9 within the range lah. 700 kebetulan okey. 724.9. Then 910.1, 910.1, and then 864.8. 864.8. Okay, once you dapat semua value ni, maknanya within the range, then you masuk dalam equation. Cuba kira cost berapa? Cuba kira cost berapa? So total cost 749.55 tambah 6.95 P1 yang you dapat ni. Kira cuba total cost ialah 749.55 tambah 6.95 P1 ialah 724.9 tambah 968 kali 10 9.68 kali 10 kuasa negatif 4 724.9 kuasa 2 tambah 127 10 kuasa 1.27 kali 10 kuasa negatif 7 724.9 kuasa 3. Okey. Tambah tu P1 kan? P2 1285 tambah 7051. P2 kita 910.1 tambah P2 375 so 910.1 kuasa 2 tambah 6453. Sembilan satu kosong poin satu kuasa 3 tambah 1531 tambah 6.531 kali dengan 864.8 tambah 1.04 plus negatif 3 864.8 kuasa 2 tambah 998 kali 10 kuasa 8 864.8 kuasa 3. Cuba kira berapa kos you dapat? Sebab ada soalan tambahan saya nak bagi. Semua kira. Saya panggil nama nanti. Siapa yang live meeting ni, saya tak bagi markah tambahan lah. Saya jawab ni, saya bagi markah tambahan. Live lah, saya tak kisah. Sebab saya nak suruh kira tak kira. Okay. Cuba kira and then saya nak bagi soalan tambahan. So you boleh submit kat kalam lah. So siapa yang live tak dapat markah.
Okay. Markah tambahan ni biasanya saya akan bagi untuk top up you all punya final ataupun you punya test. Kena submit 24 juga. Pukul 9. Okay, extra Q ni saya bagi. Jawapan jangan cakap dalam kelas, siapa nak cakap, tak nak cakap pun tak apa. So you buat calculation ni. And then soalan tambahan dia ialah you dapat kos kan? Dapat kos berapa? Okay, soalan tambahan dia ialah sekiranya saya bagi sama rata 2,500 ni bagi 3, berapa dapat? Sekiranya saya bagi sama rata power ni kepada maknanya 2,500 bagi 3, so berapa kos dia? So sama ada you punya apa yang kita buat guna lambda iteration method ni dapat rendah ataupun sebaliknya. So you jawab dua lah. So ini jawapan yang pertama. Jawapan kedua ialah kalau you bagi 3, you masuk balik semua value ni, adakah lagi okey ataupun tak? Faham tak? Maknanya kaedah economic dispatch solution yang you guna lambda iteration method ni sepatutnya lagi okey ataupun tak. Sebab dalam power system operation yang tentukan generator 1 kena bagi berapa, generator 2 kena produce berapa, generator 3 kena produce berapa ialah ISO, Independent System Operator. Kalau Malaysia ni TMB lah. TMB generation TMB dekat NLDC, National Load Dispatch Center. So dia akan kata okay, G1 you kena probably berapa, you kena produce berapa, G2 berapa, G3 berapa. So sekarang ni kita guna lambda iteration method, kita dapat berapa? Kan? Saya tak tahu, saya tak kira. Jawapan pun tak ada. So sekiranya pada waktu tu ISO malas nak buat kerja, dia kata okey 2,000 load kita bagi 3 senang. So semua P1 bagi berapa, P2 bagi berapa, P3 bagi berapa. Maknanya dia bagi 3 lah. So 1,500 ni bagi 3. So berapa kos? So mana lagi okey? Sama ada yang dia malas tu bagi sama rata lagi okey ataupun teknik yang kita guna ni lagi okey. So you dah ada jawapan. Dan boleh submit sampai pukul 9. Ada soalan? Clear tak? Tak ada soalan tak ada soalan, faham semua kan? Sir. Ya. Apa ni submit tu kan semua daripada awal ke jangan kira? Tak. Daripada Kita total balik apa yang tu ni, nak bagi makan percuma kawan ni. Ni kira balik yang saya tulis ni dapat berapa. Dan kira balik sekiranya saya bagi 3 dapat berapa. Okay. And then you ambil gambar upload. Okay. Sir, maksudnya limitation tu pun kena bagi Oh, cerita lah. equation, sir. Yalah. Dia bagi 3 dapat berapa? Dapat 833, sir. Dapat 3. Semua within the range kan? Ya, sir. Tak ada masalah. Okay, Kira sir. je. Boleh? Okay, sir, boleh, sir. So you can submit until 9 o'clock. Extra Q ni dekat extra Q. Okay, I think that's all for today. Tomorrow kita akan masuk teknik lain lah. Kita akan tengok gradient methods pula. Okay, kita ada tengok gradient methods. Lepas tu next week kita boleh masuk Newton methods. Lepas tu habis lah. Lepas tu kita buat aktiviti contoh-contoh soalan test. Sebab test dah nak masuk ni. Kita tengok kita punya schedule, test bila test saya waktu kelas lah. Mana SEM 2.
schedule. Test kita 8 April sepatutnya. So test 8 April, 2 minggu, berapa minggu lagi? 3 minggu lagi. Tengoklah kalau tu kita buat cepat lah. Kalau habis awal, ni sebab kelas online ni, saya laju je ni. Kalau face to face, memang saya boleh tengok awak tulis tu masa sikit. Kalau katalah kita habis awal, minggu depan habis dah, kita boleh bagi test awal lah, mungkin 1 bulan ya. So next week kita ada kita boleh discuss contoh soalan. Atau saya ada bagi quiz ke, ikut saja lah. Okay? Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Right.